sakit, sengah sana sengah sini, sampai aja hati pun berkata last breaking lah. 3 hari kemudian saya pun tidur di atas kotak semua. Assalamualaikum, what's up guys? Saya Virano dari My Recovery Sharing, channel kongsi ilmu dan pengalaman saya di dalam addiction dan recovery. Video ini adalah sharing pengalaman dan kekuatan saya dalam kepulihan dan untuk memberi harapan pada orang-orang lain bahawa kepulihan itu tidak mustahil. Kalau anda suka video ini, tolong share pada kawan kita yang lain dan sudikan untuk sokong channel ini dengan menekan butang subscribe di bawah ini ya. Cerita saya kali ini adalah tentang relapse prevention yang bertajuk 3 perkara mustahil dalam 3 bentuk trigger. Trigger adalah apa sahaja yang merangsang keinginan untuk menggunakan dadah dan alkohol ini. Trigger boleh datang dari pemikiran, perasaan, ingatan, tempat-tempat, keadaan di mana kita berada dan hari-hari tertentu. Di sudut penyalahgunaan dadah, terdapat 3 bentuk trigger iaitu orang, tempat dan benda yang boleh mengingatkan kita dan mendorong kita menggunakan substan dadah dan alkohol. So, terdapat 3 perkara yang penting tentang trigger-trigger ini. Nombor 1, kenapa kita kena tahu tentang trigger? Nombor 2, trigger adalah tidak sama di antara satu orang dan orang yang lain bergantung pada substan apa yang digunakan. Nombor 3, apa yang boleh kita buat dengan trigger-trigger ini? Poin saya nombor 1 adalah mengapa kita kena faham tentang trigger. Macam mana saya cakap mula tadi, trigger merupakan orang, tempat dan benda yang boleh membuat kita menjadi craving. Craving itu sebenarnya macam rasa ngidam untuk gunakan substan dadah ataupun alkohol. Kalaulah kita selalu hang out di tempat-tempat yang terdapatnya alkohol dan dadah seperti di pot dadah, bar atau di pub, atau menyimpan barang-barang yang boleh trigger kita pada zaman penarikan kita dulu. Trigger-trigger ini punya potensi yang amat besar untuk menyebabkan kita craving untuk menggunakan lagi. Trigger-trigger ini terjadi kerana sel-sel saraf kita berkomunikasi di antara satu sama lain di dalam otak kita. Hubungan-hubungan sel saraf jadi aktif bila kita hang out di pot dadah, bar dan terdedah pada paraphernalia iaitu peralatan dan barang-barang yang kita pakai dulu. Kita sememangnya punya mindset yang mengatakan kita boleh kontrol diri dan takkan kena kalau hang out dengan geng-geng lama yang masih aktif guna atau sekali-sekala pergi tempat-tempat yang terdapatnya dadah dan alkohol. Tapi tunggulah satu hari nanti kita ada stres yang buat atau problem yang besar. Cuba tengok kalau kita boleh handle situasi ini. Saya cukup bersemangat dan terlalu overconfident dan saya berfikir tak ada salahnya kalau saya pergi hang out dengan peer dan geng lama di port kerana saya takkan jatuh. Belum lagi sampai di port, saya berfikir bermacam-macam benda. Mula start menguap, bulu roma mula memang, badan mula menjadi seram sejuk, tiba-tiba jadi sakit, sengah sana sengah sini, sampai aja hati pun berkata last breaking lah. 3 hari kemudian saya pun tidur di atas kotak semula. Ada orang kata pergi clubbing sekali-sekala tak apa sebab takkanlah dia orang ni nak jatuh. Ada orang kata minum bir dan wine tak salah sebab dia bukan drug of choice aku. Kerana dadah pilihan aku adalah heroin, pil kuda, ais. Berada di majlis perayaan pun sebenarnya tak boleh. Kerana dia boleh mengambil memori kita yang lama. Nasib tak baiklah kalau-kalaulah ada orang yang baik hati yang mengajak kita minum sedikit. Kita takkan sedar yang trigger di dalam otak ni makin lama makin kuat. Bila ia sudah menjadi full swing, badan berpeluh sejuk, jantung berdebar-debar, berdegup-degup, nafas turun naik dengan laju, pemikiran jadi kabur, kita takkan ada kekuatan untuk lawan trigger-trigger ni. Terutamanya pada peringkat awal kepulihan kita. Saya nak terangkan dalam video ini, yang penaga itu adalah teramat kuat. Dia boleh hijack pemikiran kita, menghantui perasaan kita, menguasai tingkah laku dan tindakan kita.
Bila kita di dalam recovery, kita semestinya tidak lagi masukkan dada dan substan dalam tubuh badan kita. Ini dengan serta-merta akan melemahkan kuasa penagihan. Untuk melemahkan penagihan ini, dia mengambil masa yang amat lama, bukannya dalam masa 5 atau 6 bulan. Ini bermakna kita kena tunggu untuk mendapat semula pengawalan mental, pengawalan emosi dan pengawalan tingkah laku kita. Ada orang dapat dalam masa setahun, ada yang 2, ada yang kena tunggu lama lagi. Nombor 2, trigger tidak sama di antara satu orang dan orang lain bergantung pada substan apa yang digunakan. Penggunaan substan seperti ais, meds, pil kuda, ekstasi, ganja, heroin, alkohol, air ketum, gam, tina, petrol dan lain-lain substan boleh menyebabkan kita ada trigger. Trigger mudah tercetus terutama bila berlakunya masalah perhubungan, pergaduhan, rasa marah dan ada perasaan stres. Kemarahan dan stres adalah punca trigger utama kepada dada. Dan drugs boleh buat kita menjadi relapse. Katakanlah dada pilihan saya adalah alkohol. Suasana seperti happy hour, sleep bar dan pub adalah trigger saya bila saya penat bekerja. Sekarang kita balik pula pada ganja. Kalaulah dada pilihan saya adalah marijuana, saya kena berjaga-jaga dengan paraphernalia seperti pakaian lama yang berlubang-lubang terkena api rokok, batang daun betik untuk buat paipun, rokok daun dan tembakau dan sebagainya. Konsert atau gig, sebab bila pergi konsert atau gig saya mesti kena 2-3 haul dulu. Kalau dada pilihan saya adalah jenis stimulan atau dada perangsang seperti ais, ekstasi, pil kuda, kokain, trigger saya adalah mesin ATM, duit, barang kemas, kerana dada kelas ini sangatlah mahal. Ramai menggunakan metafetamin untuk menguruskan badan, untuk mendapatkan inspirasi, tenaga, semangat dan banyak lagi. Kalau dada pilihan saya jenis opiat, iaitu heroin, morfin atau kodin, bila saya berhenti mengguna, saya takkan dapat perasaan seronok yang saya dapat dulu-dulu semasa saya isap pil. Inilah sebabnya orang berbalik menagih semula untuk dapatkan feeling-feeling lama semula, seperti mana mereka hisap heroin, menggunakan morfin ataupun gunakan ubat-ubat. Dan satu lagi trigger bila kita diberi rawatan, bantuan ubatan atau medical assisted treatment. Bila kita berhenti mengambil naltrexone, subutex, suboxone dan rawatan seumpamanya, kita berisiko untuk relapse sebab kita sudah bergantung pada ubat-ubatan itu untuk hilangkan sakit withdrawal atau sakit lian. Dan yang terakhir, prescription drugs abuser atau penyalahguna ubat preskripsi. Trigger mereka adalah farmasi, klinik, kabinet ubat, bawah hospital dan sebagainya. Saya pernah ada 3 orang klien yang menggunakan tramadol sebab kemalangan dan operation. Bila rawatan tramadol itu tamat, mereka menjadi ketagih pada bahan itu. Diorang terus gunakan tramadol yang dibeli di farmasi dan dari semua-semua yang lain. Lama kelamaan, farmasi pun tak mau jual pada mereka lagi. Mereka terpaksa beli secara black market pula. Disebabkan bekalan tramadol susah nak dapat, diorang pun tukar pada substan-substan lain seperti heroin, ais, domicon, ademin 5, pil kuda dan lain-lain pil psikotropik. Ini adalah sebanyak sedikit contoh-contoh. Trigger tidak sama dengan seorang dan orang yang lain, bergantung pada substan apa yang mereka gunakan. Poin nombor 3. Apa yang saya boleh buat tentang trigger saya? Nombor 1, kita amalkan filosofi, iaitu to be aware is to be alive. Tuliskan senarai trigger-trigger sebanyak mana mungkin yang kita boleh fikirkan. Contohnya, orang-orang yang boleh bagi kita jadi stres, dia mungkin daripada ahli keluarga kita sendiri. Tempat-tempat yang kita tak boleh masuk langsung seperti bar, pot dada, kawasan-kawasan yang kita biasa main dulu, barang-barang yang boleh trigger kita seperti bunyi lighter, kertas timah dan rokok daun.
Dengan adanya senarai trigger ini, jadikan trigger ini sebagai taru ataupun pantang larang dalam kehidupan kita. Kalau kita baru keluar dari program lawatan dan pemulihan, rumah kita pun boleh jadi trigger utama. Tukarlah cat dinding bilik tidur, tukar perabot, ubah susunan di dalam bilik dan di dinding. Buatlah perubahan sebanyak mana mungkin kerana ia boleh membantu kita untuk berhentikan proses pelepasan kimia di dalam otak yang boleh mengakibatkan trigger. Jadi, saya berharap informasi ini dapat membantu kita semua. Video akan datang, saya akan share bagaimana hendak mencegah relapse. Tagline kali ini adalah otak dicipta untuk mengingat, bukan untuk lupa. Ciptakanlah kenangan baru untuk melupakan kenangan masa lalu. Kalau anda belum subscribe channel saya, sila tekan subscribe di bawah ini. Dan kalau anda suka video ini, bagi thumb up dan share kepada kawan-kawan kita. Saya Virano dari My Recovery Sharing. Assalamualaikum, take care, stay safe, stay clean.